KPM. Takkanlah saya. Aduh, cari orang lain lah. Takkanlah saya nak cari nasi lemak. Saya nak cari kat mana sekarang ni? Aduh, hai, macam mana nak cari nasi lemak. Cari kat mana Nasi lemak. Kenapa dia busy ni? Tak tahulah cikgu. Saya ni dapat tugasan pula cikgu. Esok kan ada jamuan potluck dekat sekolah kita ni. Jadi dia orang suruh saya cari nasi lemak cikgu. Nak cari mana? Hari ni hari Khamis, esok hari Jumaat. Sekarang dah pukul berapa cikgu? Tak sempat nak buat nasi lemak. 80 bungkus pula tu cikgu. So dia lain kali suruh lah dia orang suruh saya cari batak aiskrim ke, pinggan plastik ke dan macam-macam lagi. Kan senang cikgu, nasi lemak cari mana cikgu? Saya ni lelaki cikgu. Aduh, hai. Pening kepala saya cikgu. Pandai masak tak ni? Tak pandai cikgu. Kasiannya. So masalah awak sekarang ni kena bawa nasi lemak. 80 bungkus cikgu. Nak cari mana tu cikgu? Kalau setakat satu bungkus kita boleh beli je kat kedai. Betul, 3 boleh saya beli cikgu. Okey, jangan risau. Sebenarnya Fizi, hari ni kita akan belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah Fizi yang besar ni. Selesaikan masalah saya cikgu. Baiknya cikgu. Okey, kalau nak tahu, Ya, cikgu. Fizi kena masuk kelas cikgu lah. Jom kita masuk kelas sama-sama. Jom. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Mija. Apa khabar Cikgu Mija? Khabar baik. Fizi macam mana okey? Saya sihat cikgu, bertambah sihat cikgu. Memang nampak. Nasib baik ada meja ni cikgu. Tersembunyi kesihatan saya. Baiklah, kami tidak berdua dalam studio, kita bersama-sama dengan cikgu jurubahasa kita yang didatangkan khas daripada SMK Puchong, Selangor. Kita bersama-sama dengan Cikgu Sandra Devi Arumugam, cantik orangnya. Yang bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah cikgu, rasanya saya dengan Cikgu Mija tidak dalam studio kan cikgu kan? Ya, betul. Tidak dalam studio pula, dah tidak berdua dalam studio sebab kita bersama-sama dengan kawan-kawan saya cikgu. Ya, betul. Cuba cikgu kenalkan kawan-kawan saya ni cikgu. Okey, mari kita tengok pada skrin belakang. Okey. Boleh. Hai kawan-kawan. Say hi. Okey. Baik. Kita nak minta lah dia perkenalkan diri sendiri, boleh tak? Silakan kenalkan diri seorang demi seorang. Start daripada Sumaya lah. Oh, Sumaya cikgu. Sumaya apa? Silakan Sumaya. Kenalkan diri Sumaya. Hai, saya Sumaya. Okey, dia Sumayah cikgu. Yang di sebelah Sumayah tu. Lelaki tunggal. Assalamualaikum. Saya Amir Asyani bin Yasir Ashraf. Hai Amir. Okey. Di bawah Amir, si comel tu siapa nama tu? Yang tudung pink. Ya, Hai, cikgu. saya Akilah. Akilah, apa khabar Akilah. Akilah? Sumayah, Amir, Akilah dan juga siapa di sebelah Akilah tu? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Asia. Hai Asia. Panggil apa Asi Oh bukan. Baiklah, ini di antara 4 orang murid-murid yang akan bersama dengan Abang Fizi belajar bersama-sama dengan Cikgu Mija. Cikgu Mija, Ya. hari ini kita nak belajar apa cikgu? Okey, kita nak belajar teknik pemikiran komputasional. Okey, teknik pemikiran komputasional ni sebenarnya dia ada 4 jenis teknik lah yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama kita akan belajar teknik leraian, yang kedua kita akan belajar teknik pengencaman corak, Baik, cikgu. dan yang ketiga kita belajar teknik peniskalaan, dan teknik yang terakhir untuk menyelesaikan masalah adalah teknik pengitlakan. Banyak teknik juga hari ni cikgu ya. InsyaAllah lah berkat hari ni punya kelas, kelas hari ni kita akan dapat menyelesaikan masalah fizi tu. InsyaAllah. Masalah sebesar mana pun akan diselesaikan oleh Cikgu Mija. Okey cikgu, kita mulakan cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita mulakan dengan teknik leraian. Teknik yang pertama untuk menyelesaikan masalah. Okey. Baik.
menurut Fizi tadi, masalah dia adalah untuk membuat nasi lemak. 80 bungkus cikgu. 80 bungkus. Banyak sangat cikgu. Saya ni bahagian nasi lemak ni tak apa nak reti cikgu nak buat macam mana cikgu ya. Nak order tak boleh betul? Itulah. Nak tak nak Fizi kena masak lah. Kena masak cikgu. Sudikah cikgu membantu saya untuk memasak? Don't worry, saya okey je, tak ada masalah. Baik, cikgu. Kita panggil je, kita akan datang. Okey? Baik, cikgu. Kita tengok dulu konsep teknik leraian ni. Okey, teknik leraian ni dia umpama Lego ni lah. Kalau Fizi tengok Lego ni dia ada satu seketui besar macam tu kan. Betul, cikgu. So ni umpama masalah Fizi yang besar tu lah. Besar sangat. Tapi cikgu. macam anggap macam dia besar Okey. So masalah ni kita perlu leraikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil supaya bila dia lagi kecil dia lagi mudah untuk selesaikan. Okey. Cikgu. Cuba tengok kat sini cikgu saya buat teknik leraian di mana untuk warna merah ni kita anggap dia sebagai masalah kecil yang pertama. Kita leraikan lagi blok ini kepada masalah kecil yang kedua dan masalah kecil ketiga dan lastly adalah masalah kecil yang keempat. Oh, jadi kita kena pecah-pecahkan masalah kita cikgu ya. Ya, betul. Bila besar memang susah nak selesaikan masalah tersebut kan. Betul, cikgu. So bila kecil kita dah kecil-kecilkan bahagian-bahagian tu, okey, dan kemudiannya kita akan boleh selesaikan dan automatically bila masalah kecil pertama dia dah selesai, dia akan pergi ke masalah kecil kedua, kita selesaikan juga 3, 4 dan automatically semuanya akan beres, selesai. Oh, dia kena berperingkat cikgu Ya, berperingkat. So kalau satu masalah tak selesai, maknanya masalah besar Fizi tak selesai lah. Betul lah cikgu. Saya ni kadang-kadang fikir masalah je. Rupanya kena fikir jalan selesaikan masalah cikgu ya. Ya, betul. Okey, cuba Fizi tengok pada bahagian sebelah kanan kita ni. Dah ada nasi lemak lah cikgu. Sebenarnya saja je nak buat surprise untuk Fizi tapi nak buat macam mana kan? Baiknya cikgu. Kebetulan pula sama dengan masalah Fizi hari ni. Kita gunakan je lah apa yang ada kat depan mata kita ni untuk Fizi nampak lebih cakap apa? Lebih faham lah teknik leraian ni. Okey, cuba Fizi buka nasi lemak tu. Boleh buka cikgu? Boleh buka. Okey, kita leraikan lah. Mak saya cakap kalau buka kena makan cikgu. Tapi tak apa cikgu. Tak ada masalah. Memang untuk Fizi pun. Ya ke cikgu? Terima kasih cikgu. Okey. Tak sangka. Saya dah buka cikgu. Okey, sekarang ni kalau Fizi tengok ada berapa bahan ada dalam nasi lemak kita ni? Ada berapa bahan? Okey. Bahan pertama mestilah dia ada nasi cikgu. Nama dia kan nasi lemak. Ada nasi, ada telur, ada ikan bilis, ada timun. Dan juga kita ada sambal cikgu. Ya, sambal. So sekarang ni saya nak Fizi bahagikan, leraikan setiap apa yang ada dalam nasi lemak ni ke dalam pinggan-pinggan yang telah kita sediakan kat baik depan. cikgu. Saya kena leraikan satu persatu cikgu ya. Ya, betul. Okey, yang pertama sekali saya kena leraikan masalah sambal cikgu. Masalah sambal. Nasi lemak tanpa sambal bukan nasi lemak namanya. Ya, betul. Baik. Okey. Baik. Saya tak ni cikgu ya. Boleh. Sambal dah. Siap cikgu. So ini adalah masalah kecil kita yang pertama. Betul, masalah kecil pertama. Masalah kedua adalah telur cikgu. Telur Telur. Baik. Tu telur apa Fizi? Ini nak kata telur itik mestilah telur ayam cikgu. Telur mata kerbau cikgu. Boleh. Betul ke cikgu? Betul. Betul. Okey. Kemudiannya? Baik, telur dah ada. Timun cikgu. Saya bercakap telan Elio cikgu ya. Rasa macam lapar lah pula. Timun di sini. Kita ada ikan bilis cikgu. Ada ikan bilis. Ya Allah, ikan bilis dia. Okey, dan juga kita ada nasi cikgu. Sini. Okeylah. Okey, seketul cikgu ya. Boleh. Baik. Macam mana cikgu? Okey. So sekarang ni Cikgu. Fizi, Abang Fizi kita ni dah telah meleraikan bahan-bahan yang ada dalam nasi lemak. Kita labelkanlah Baik, cikgu. Masalah kecil yang pertama sekarang ni adalah sambal. Okey, sambal masalah kecil pertama ya. Ini adalah masalah kecil kedua iaitu telur. Telur, baik. Ini label untuk masalah kecil ketiga. Okey. 2, 4, 3. Okey. 5. Dan keempat dan juga kelima. 5 masalah cikgu ya. Ya. So macam mana nak selesaikan ni Fizi? Betul tak? Macam mana cikgu? Meleraikan ni memang senang tapi macam mana nak selesaikan? So dengan menggunakan teknik leraian kita, Fizi tengok dulu. Fokus pada masalah kecil yang pertama. Ya cikgu, saya fokus cikgu. Pernah buat sambal? Tak pernah cikgu. Tak pernah. Makan sambal pernah cikgu. Okey. Sebenarnya ni tips saya punya
macam mana masakan saya sedap biasanya saya Google je. Masakan sedap cikgu. Tak pernah rasa masakan cikgu. Biasa saya Google je. Kita sekarang ni apa-apa info semuanya berada di hujung jari. Betul cikgu. Why not Fizi cari je dalam carian, okey, resepi sambal ikan bilis. Baik cikgu. Biasanya kalau Fizi ikut step by step, insya-Allah Betul. dia akan jadi sambal, dia takkan jadi coklat. Betul, Okey. cikgu. Okey. Kemudiannya telur. Pernah masak telur? Mestilah cikgu. Ini Telur saya apa tu? punya forte cikgu. Di dalam kehidupan saya adalah memasak telur cikgu. Masak telur. Ini telur apa ni Fizi? Ini dipanggil telur mata kerbau cikgu. Mata kerbau. So dia menggunakan teknik apa? Teknik rebus, teknik goreng. Teknik goreng cikgu. Teknik menggoreng bagus. Ya, cikgu. Kemudiannya timun ni sebenarnya tak ada masalah sangat kan? Betul Betul, tak? cikgu. Tapi dia kalau tak ada dia tak complete kita punya Nasi lemak. nasi lemak. Tak lengkap nasi lemak Dia tak kita. lengkap. Okey. So timun ni biasanya kita ada beberapa jenis timun dan maybe dia punya cara potongan tu Fizi kena tahu. Kan bagi sedemuk Betul. timun Dah macam mana kena pula kan? menggigit timun pula cikgu Ya, ya. betul. Kemudiannya kita ada masalah kecil yang keempat iaitu ikan bilis. Okey, kalau Fizi tengok ikan bilis tu macam kurang minyak Fizi. Betul cikgu. Masalah betul lah. Ni memang masalah ni cikgu. Masalahnya ikan bilis ada 3 cikgu dalam ni cikgu. Okey, tak apa, protein dia dah cover protein dengan protein apa tu? Telur. So ini Fizi kena sediakan jugalah. Baik cikgu. Ikan bilis goreng dan ini yang paling utamalah iaitu nasi lemak. Pernah masak nasi tak Fizi? Pernah cikgu. Sebenarnya nasi lemak ni sama je kaedah dia. Macam kita masak nasi putih biasa. Tapi kenapa boleh rasa ada lemak-lemak cikgu? Of course lah kita tambah lemak ataupun santan. Oh. Fizi biasa masak nasi lemak apa? Guna cawan ke pakai jari? Saya pakai jari cikgu. Sama. Mak saya ajar macam ni cikgu. Jari yang dua ni kan tengah-tengah ni cikgu. Ya, betul ke cikgu? Betul. Saya pun guna kaedah yang sama. Ya, So, itulah dia. masak je nasi lemak macam biasa. Fizi cuma tambah santan dan maybe ada sedikit garam kat situ. Baik. Jadi saya kena buat nasi lemak ni cikgu. Ya. Jadi selesai dah masalah saya ni. Ya, betul. Ni kalau macam dia sedemuk macam ni kita pening kepala. Kenapa dia macam ni kan? Kita tak boleh nak nampak dia punya cara penyelesaian. Okey? Baik cikgu. Jadi saya kena buat nasi lemak lah cikgu ya. Ya, tapi don't worry kalau ada masalah, cari je saya. Boleh cikgu. Saya akan cari cikgu. Cikgu, yang seterusnya cikgu kita nak belajar apa cikgu? Fizi faham tak tadi cikgu terangkan? Mestilah faham. Okey, Cikgu Alhamdulillah. terangkan kot. Okey, kalau Fizi faham, Ya, cikgu. kita nak uji pula anak murid kita yang berada di atas salian dan juga berada di rumah untuk menjawab pertanyaan kita atau penilaian kita pada hari ini. Kita mulakan dengan siapa cikgu? Fizi rasa Fizi nak yang mana? Saya mulakan dengan lelaki cikgu. Si Amir ni cikgu. Okey, kita minta dua orang. Aha. Okey, di mana murid-murid nyatakan dua teknik pemikiran komputasional yang telah cikgu nyatakan tadi. Silakan Amir. Dua saja, Mei. Dua saja Amir. Yang pertama teknik pengecaman corak dan yang kedua ialah teknik leraian. Betul tak? Betul cikgu. Alhamdulillah. Maknanya dia dengar lah apa yang kita terangkan di awal segmen tadi. Okey, kita nak tanya seorang lagi. Siapa cikgu? Cikgu nak tanya Akilah. Akilah. Apakah soalannya cikgu? Soalan yang sama sebab tadi Baik. Amin nyatakan dua. Lagi dua teknik pemikiran. Silakan Akilah. Boleh tak Akilah beritahu? Teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan. Pengikhlakan. Okey. Maknanya murid-murid yang berada di atas salian ni memang fokuslah dengan segmen kita hari ni. Betul cikgu. Alhamdulillah. Okey, itu saja untuk teknik leraian. Kita akan tengok teknik yang kedua iaitu teknik pengecaman corak selepas ini. Baik cikgu, rasa macam lapar lah cikgu. Saya nak buat nasi lemak kejap. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan penonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Mija. Hari ini kita belajar tentang asas sains komputer, iaitu pemikiran computational. Bersama dengan Cikgu Mija. Cikgu, kita dapat apa sekarang ni Cikgu? Okey, hari ini untuk segmen seterusnya kita akan buat teknik pengecaman corak. Nampak tak cikgu pegang apa ni? Nampak Okey, Cikgu. Oh, jatuh Cikgu.
Okey, ni. Ini kita panggil dia blok domino lah. Baik, cikgu. Blok domino. Okey, ni cikgu besarkan lah. Sebenarnya setiap blok domino ni kita ada pattern atau corak pada blok ini. Contohnya sebelah sini nombor 3, dot ada 3 dot kan kat sini kan. Sini pun ada 3 dot. Okey. 4. Yang seterusnya kita ada 4. Okey, kita ada 5. Tengok ada banyak lagi lah sebenarnya. Dia tak ada 10, tiba-tiba ada 10 sebab paling banyak 6, paling sedikit ada 1 dot saja. So kita boleh kaitkan dengan teknik pengecaman corak. Okey. Kita main domino secara simple lah ataupun cakap mudah yang paling senang sekali. Okey. Untuk main permainan domino ni, kita perlu lihat pada board yang berada di atas meja. Okey, sekira dia ada 3 dot, bermaksud kat sini kita kena cari pattern yang sama, cikgu. Ya, pattern yang sama. Okey, Fizi boleh cari tak? Boleh, cikgu. Boleh perhatikan kawan-kawan di rumah ya. Okey, abang kena cari yang sama macam ni. Baik, mana ya? Ada tak? 3. 3 je, sekejap cikgu, saya tengah cari cikgu. Okey, baik. Ini tak ada. 6. Okey. 6. Ada 3? Ada cikgu. Lah cikgu. 3. So nanti Fizi akan samakan macam tu. Oh, macam ni cikgu. Bukan. Macam ni, cikgu. Sama kan? Ya, macam tu. 3. Nampak tak kawan-kawan? Sama bukan? Okey, cuba Fizi letak bawah. Okey, Fizi tengok pula macam mana kita nak meneruskan permainan ini. Baik. Okey, nampak tak dot nombor 4 dengan nombor 3? Baik. Fizi kena cari dominos yang dekat sini yang ada nombor lebih kurang sama atau dot yang sama macam. Ini cikgu. Ni ada 4 cikgu. Okey, bagus. So, Fizi nak letak mana? Saya tak sini cikgu. Okey, pandai. Baik. Nampak tak kat rumah? Baik, okey. Nampak tak? Okey, sebenarnya teknik pengecaman corak ni kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Baik, bukan saja main tetapi kita selesaikan masalah yang biasanya berlaku di rumah. Okey, Fizi, ini adalah masalah mak-mak. Stokin siapa ni cikgu? Anak cikgu punya stokin ke? Ya, betul. Banyak sangat ni stokin. Baik, Dan cikgu. kebiasaannya anak-anak ni dia tak jumpa cari pasangan stokin. Biasa dia jumpa sebelah je. Sama dengan masalah saya lah cikgu. Ya, tengok dia bukan apa. Anak-anak murid ni dia tak reti menggunakan teknik pengecaman corak. Dia nampak semua stokin sama. So sekarang ni kita nak minta Fizi carikan stokin. Baik cikgu. Okey, kita betul renyuk-renyuk cikgu ya. Terrenyuk-renyuk kan? Baik. Okey, kita nak suruh Fizi cari stokin yang bercorak macam ni. Nak cari pasangan dia. Berapa saat cikgu masa yang diperlukan cikgu untuk saya mencarinya? 5 saat. 5 saat. Naya cikgu. 4. Saya tak ada 5 saat cikgu. Okey, stokin yang macam tu ya. Sama tak? Sekejap cikgu ya. Saya akan sepahkan dulu. Dah jumpa dah cikgu. Nampak sama tak? Sama, Kadang-kadang cikgu. dia kadang-kadang warna sama tapi dia punya corak tu berbeza. Macam sama cikgu. Sama Okey, alhamdulillah. Yeay, Maksud kat sama tak? sini Fizi telah menggunakan teknik pengecaman corak untuk mencari stokin yang hilang. Yeay. Okey, Baik, mudah cikgu. Mudah cikgu. Okey. Ada tak lain yang lagi payah cikgu? Kita tengok dulu pada aktiviti kita yang seterusnya. Ni apakah aktiviti ni cikgu? Ini biasanya masalah abang kurier. Abang yang menghantar penghantaran tu kan? Okey, ni masalah dia nak cari nombor rumah. Biasa dia nak hantar barang pada rumah yang tertentulah. Okey, tengok kat sini pada board ni, kalau lihat kat sini dia nak cari rumah yang bernombor 88. Dalam kereta ni patutlah cikgu dia ada nombor 88. Ya, betul. Persoalan dekat sini. Nampak tak kawan-kawan? Baik. Okey. Baik cikgu. Yang seterusnya cikgu. Seterusnya Kita kena cari cikgu ya. Ya, kita nak kena cari. Kita nak kena bantu masalah abang kurier ni untuk cari rumah 88. Okey. Baik. Di mana Fizi kena cari. Aha. Okey, murid-murid yang berada di atas talian pun kena cari juga. Kawan-kawan, nampak tak kawan-kawan? Abang kurier kita ni tengah mencari rumah nombor 88. Di depannya ada rumah 82. Sebelahnya 84. Bawahnya 81. Di sebelahnya 83. Mana 88 ya? Agak-agak macam mana cikgu? A ke B, C ke D ke E ke F ke cikgu? Okey, sekarang ni Fizi kena lihat corak pada nombor rumah tersebut. Okey, Fizi, sebelah kanan atau sebelah atas kita akan lihat nombor dia adalah 82 dengan 84. Okey, bawah ni 81, 83. Ya cikgu. Okey, kebiasaan nombor rumah dia akan
Jujukan. 81, 82, 83 sampai 90 macam tu. Tapi kat sini dia tak ikut lah. Betul tak? Yelah cikgu. Atas nombor genap cikgu. Bawah nombor ganjil. Secara tak langsung kat sini, Fizi telah menggunakan teknik pengancaman corak di mana dia nampak nombor rumah pada bahagian atas adalah nombor genap dan nombor rumah yang berada di bawah adalah nombor ganjil. Sekejap kawan Fizi. Tapi Baik, kita cikgu. kena uji lagi. Kena cari yang mana satukah rumah yang bernombor 88. Nampak tak ni? Adakah di A? Adakah di B? Adakah di C? Adakah di D? Dan adakah di E dan juga atau F? Kita minta murid-murid yang berada di atas talian untuk tuliskan jawapan pada bot yang telah disediakan. Adakah ia A, B, C, D, E ataupun F? Silakan tulis jawapan anda, kawan-kawan. Kalau tengok pattern ni kan cikgu, saya rasa dia dekat atas cikgu. Dekat atas. Dia tak main kat bawah cikgu. Adakah di A? Di C? Mungkin. Adakah di E? Sebab cikgu, nombor 88 ni nombor genap cikgu. Pandailah Fizi. Yang bawah semua main nombor ganjil cikgu. Okey, macam mana? Nampaknya kawan-kawan kita pun dah bersiap sedia. Amir, Akila, Asia dengan Sumayah ni. Macam mana dengan jawapan? Sila angkat jawapan anda. Amir jawab C, Sumayah jawab C, Akila jawab C. Okey, betul Sumayah ke pun C? jawab C. Semua jawab C cikgu. Okey, betul ke? Sekarang ni kita nak suruh Fizi buka pintu rumah tu. Betul ke C? Saya buka cikgu ya. Kena buka satu-satu cikgu. Kita buka satu-satu ke? Baik, kita cuba ya. Okey, lihat daripada rumah A. Kita lihat rumah A. Berapakah nombor rumah A ni? A. Okey. Jom kita tengok Sap. 86 cikgu. Bukan, tak sama kan macam 88 yang dicari? Okey, kita pergi ke bawah pula cikgu ya. Okey, boleh. Ke depan dia pula dia. Adakah B? Sap. 85 cikgu. Tak sama. Bukan, Okey. bukan. Salah rumah. Salah rumah ni. Saya cari yang nombor C cikgu. Adakah dia betul cikgu? 1, 2, 3. Ya, inilah rumah yang kita cari. C. Yeay. Hebat. Tahniah maknanya awak jawab dengan betul. Fizi agak-agak tadi Fizi. Yang mana Fizi punya pilihan? Tadi rasa ke atas kan? Saya C ke? C Ke E? Mestilah cikgu. Ni kan 82, 84, 86 dan 88 cikgu. Ya, pandai kat situ. Nampak tak? Masih lagi menggunakan teknik pengecaman corak. Okey. Selesai aktiviti kita ini, kita tengok pada aktiviti yang susah sikit. Cikgu. Banyaknya aktiviti kita hari ni cikgu ya. Ya, banyak. Sebab pengecaman corak ni banyak digunakan. Bukan sahaja subjek asas sains komputer, tetapi seni pun kita gunakan teknik yang sama. Baik. Yang seterusnya cikgu. Apa yang kita nak buat ni cikgu? Okey, saya nak minta tolong Fizi untuk buat anyaman. Anyaman cikgu. Okey, bercorak zigzag macam ni. Kita tak boleh terus buat tau. Okey, masalah ni nampak tak? Adik tidak mahu buat kerja seni. Adik ni melampau betul. Biasanya dia akan cari abang atau kakak dia lah untuk menyelesaikan masalah dia tu. Bukan dia tak pandai, tetapi dia tak tahu menggunakan teknik pengecaman corak. Mari kita lihat corak yang ada pada anyaman ini. Okey. Fizi dan murid-murid yang berada di atas talian boleh ambil bahan yang telah kita sediakan. Ni bahan cikgu. Ya, bahan ni kalau boleh Fizi buat secara menegak Okey, anak-anak yang berada di rumah pun, anak-anak murid yang berada di rumah pun buat secara menegak. Menegak juga ya. Kita kena lihat dahulu corak pada anyaman ni. Tengok pada termasuk kat sini setiap satu baris zigzag dia mengambil 4 baris. Dan kita lihat setiap baris tersebut macam mana corak dia. Okey, Fizi tengok nombor 1 ni baris yang pertama. Okey. Sini cikgu. Yes. Saya tunjuk sini cikgu ya. Purple, yes. Nampak tak? Dia maknanya kita daripada bawah naik ke atas. Okey. Naik ke atas. Kemudiannya pergi bawah 3. Betul? 1, okey. Okey. 2, 3. Pergi atas. Bukan, dia pergi melintang macam ni. 1, 2, 3. Ya. Maknanya betul. daripada bawah kita bawa yang telah kita potong ni. Okey. Kita bawa naik atas sebanyak 1 kotak. Baik. Okey. Kemudian turun ke bawah sebanyak 3
3 kotak. 3 kotak sini, cikgu. Yes. Lepas naik atas lagi 1. No. Kemudiannya turun bawah menjadi 3. 3. Kemudiannya rasa-rasa? Oh, 1 3 1 3 1 3 1 3 sampai ke sudah cikgu ya. Ya, betul. Ah, Itu adalah corak untuk baris yang pertama. Boleh buat Fizi? Boleh cikgu, saya cuba Okey. cikgu ya. Maknanya kita mulakan dulu cikgu. Ya, betul. Bawah, Okey. Cuba cikgu tunjuk ajarkan saya cikgu. Ha. bawah. Okey, Fizi daripada sini Daripada sini Okey, dulu, daripada ya. bawah. Okey, daripada bawah. Baik, tunjukkan kawan-kawan. Bawah. Okey, bawah sini. Okey, bawah. Macam tu. Baik. Okey, naik atas. Naik Satu. atas, 1. Turun bawah. Turun bawah. Okey, selang 3 baris. Selang 3 1 Ha-ha. 2 3. Lepas tu naik atas, selang 1. Ha ha. Ha. Sampai habis. 1 3 1 3 sampailah hujung. Oh, macam tu cikgu. Baik Okey, ya. Aha. Fokus apa murid-murid yang berada di atas talian. Kena fokus cikgu. Tak fokus lari cikgu benda ni cikgu. Ya. Ha. Boleh tak? 1 3. 3. Oh, okey, kejap cikgu. Saya dah silap cikgu. Nampak tak? Saya dah bercakap, saya hilang fokus. Okey, baik. 1 3. 1 3. Okey, turun bawah cikgu ya. Betul. Turun bawah, masuk ke bawah ni. Ya, 3. Okey, 3. 1 2 3. Ah, di sini cikgu. Ya. Baik. Buatlah sampai hujung. Tengok kawan-kawan, benda boleh buat di rumah ni. Aha. Baik. Oh, dia betul-betul kena ada kesabaran cikgu ya buat benda ni cikgu ya. Cepat Fizi, cepat Fizi. Baik, cikgu. Sekarang Fizi pun dah makin pantas. Aha. Okey. Saya ni cikgu dah tahu teknik cikgu. Okey. Tak apa Fizi, buat separuh pun tak apa. Kita tengok Tak apa, pula cikgu, yang ya? kedua. Baik cikgu. Kejap cikgu ya. Kalau tak sampai ke petang lagi tak siap. Ha, kawan-kawan dah siap ke kat rumah? Macam dah siap je tu. Dah siap satu baris cikgu. Okey, satu baris. Itu adalah untuk baris yang pertama. Baru baris selesaikan pertama, cikgu. Masalah yang kecil yang pertama. Aha. Okey, kita lihat pada baris yang kedua pula. Baris yang kedua cikgu ya. Baris yang kedua, Baik. dia punya corak adalah okey, daripada bawah sama macam tadi, naik atas selang 2 kotak, Okey. 2 baris, kemudiannya turun bawah sebanyak selang 1 baris, kemudian naik atas 3, turun bawah 1, naik atas 3. Oh, okey Next, cikgu. so bendanya berulang-ulang sampai hujung. Baik, saya cuba cikgu ya. Okey. 2 Okey, bawah turun 1, 2 1 3, 3 cikgu ya. 1 3, 1 3, 1 3. Okey, 1 2 3. Baik, 2 1 2 3. Dia bukan 2. Fizi. Awal sahaja 2. Kalau Fizi tengok corak dia 1 3 1 3. Itu itu yang betulnya. Macam ni cikgu ya. Ya betul. Aha. Dah Fizi. Kat sini ni. Dia bukan 2. Oh, dia 3 cikgu ya. Ya, dia patutnya kejap. 1 je. Satu je 1 3 1 3 cikgu Ya, ya. betul. Begitu. Okey, 1 3. 3. Okey. Macam tu cikgu. Betul. Okey. Okey. Turun bawah 1. Nombor 1. Sini. Sini cikgu ya. Betul. Saya pun mula pening ni cikgu. Betul ke cikgu? Betul betul. Macam betul. Baik. Okey, dah nampak dah tu dah on track. 3. Tu cikgu. Okey, turun bawah. Okey. Okey. Anda Kawan-kawan dah siap ke kawan-kawan? Nampak abang busy pun dah siap dah ni. 2 baris. 2 baris kawan-kawan. Baik. Okey, kita lihat pula corak yang ketiga iaitu Tengok ni, tengok ni. Dah 2 baris kawan-kawan. ya, dah nampak dah sikit lebih kurang sama kan? Lebih kurang cikgu. Yang ketiga Fizi. Yang ketiga, cikgu. Ketiga, Baik. bawah daripada bawah sama juga. Bawah 1, atas 3, 1 3, 1 3 sampai habis. Oh, 1 3 1 3 cikgu ya. Daripada bawah Daripada bawah 1, 1. Okey. Sekejap, atas cikgu. 3, Okey, 3 1 2 3. Turun bawah pula cikgu. 1. Lepas tu naik pula. 3. 1 2 3. Okey. Turun bawah pula. Ya. 1 1 2 3. Berpeluh Berpeluh-peluh cikgu. Biasanya seni ni memang memerlukan Betul. ketekunan. Kesabaran, cikgu. Ya, kesabaran. Kesabaran. Sabar tu cikgu ya. Yang paling penting fokus. Betul. Ya cikgu. 1 2 3. Betul ke Fizi cikgu? ni macam ni. Tak, ni silap sikit. Fizi buat 4 ni. Sepatutnya 3 je. Oh cikgu ya cikgu. Kat sini. Ya tak ya dah cikgu. Nasib baik cikgu betulkan. Patutlah saya nampak macam ada yang tak betul.
Tak apa. Okey. Awal-awal. Awal-awal cikgu ya. Laju sikit Cikgu dulu macam ni. Okey tak ni? Okey tak ni? Okey cikgu, boleh cikgu bantu saya? Cikgu tolong. Ha. Okey cikgu. 1 3 cikgu. Ha, 1 3 cikgu. Kita pula suruh cikgu buat. Kawan-kawan dah buat kat rumah ke? Ha, buat sama-sama kat rumah. Okey, sekejap ni. Okey cikgu. Daripada bawah 1 3. Okey. Sini dah betul lah. Ha. Mana yang tak betul cikgu? Sekejap 1 1 ni, 3. 1 atas 3. 3 3. 1. Okey, satu di atas. Nampak? Nampak. 3 pula cikgu. Di sini cikgu. Ha. Betul? Betul cikgu. Betul 3 1 3. Baik. Okey, 1 3. Ha. Kawan-kawan, macam mana kawan-kawan? Hoi, nampaknya Amir tekun betul lah Amir ya, menganyam Amir ya. Kita buat separuh dulu Ha, kita buat separuh. Okey, kita tengok yang keempat. Baik, yang keempat cikgu. Dia punya corak adalah bawah 2. Kat sini biasa kita selang bawah 1 kan. Untuk baris part dia Cikgu, apa kata special kita sikit. pakai 3 je cikgu mula-mula cikgu? Buat 3. Ha, nak tengok kawan-kawan kita ni dah siap ke belum? Okey, boleh. Ha, yang mana yang termampu cikgu? Ya, betul. Maklumlah. Kawan-kawan dah siap ke? Cuba angkatlah anda punya hasil anyaman pada hari ini. Ha. Okey. Dah tengok setakat 3 baris. Wow, hebatnya Amir. Amir ni hebatlah cikgu. Sumayah pun dah siap cikgu. Asia pun dah siap. Akilah? Oh, Akilah. Dah siap ke? Kilah? Kilah belum lagi. Tunjuk je Kilah. Awak dengan abang serupa je Kilah. Okey, cuba tunjuk Kilah. Cuba angkat Kilah. Kilah. Oh, Kilah. Oh, Kilah. Satu pun dia tak buat cikgu. Tapi tak apalah. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Mija. Hari ini sama-sama kita selusuri iaitu mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 1 penyelesaian masalah. Banyak betul lah masalah kita ni cikgu ya. Ya, betul Fizi. Tapi dengan adanya teknik ini dia akan memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Baik cikgu, teruskan cikgu. Okey, kita pergi ke teknik pemikiran komputasional yang ketiga iaitu teknik peniskalaan. Pernah dengar tak perkataan peniskalaan? Peniskalaan cikgu. Peniskalaan. Peninglah saya cikgu. Cuba terangkan cikgu. Okey, diumpama macam ni Fizi. Okey, Fizi pernah tak pergi travel atau pergi melancong mana-mana? Pernah cikgu. Okey, biasanya Fizi bawa apa? Yang paling penting berus gigi cikgu. Berus gigi. Yang lain-lain? Penting cikgu. Berus gigi. Lepas tu saya kena ada tuala. Lepas tu saya kena ada baju cikgu. Senangnya lelaki. Kan? Kalau perempuan macam saya ni, saya nak bawa semua. Kalau boleh almari pun sekali saya nak bawa. No. Tapi sepatutnya kita kena bawa benda-benda yang penting macam Abang Fizi kita. Diumpama macam kita nak pergi ke sekolah. Okey, biasanya malam-malam anak-anak murid kena kemas barang-barang sekolah. Okey, dan ambil apa yang perlu sahaja. Betul? Ikut jadual cikgu. Ya, ikut jadual. Okey, tengok kat depan ni Fizi. Cikgu. Sini ada buku. Sini ada barang-barang elektronik. Ada ni apa ni? Hand sanitizer. Ada bedak padat. Ni perempuan lah. Bedak padat cikgu ya. Yang penting cermin sebenarnya. Dia tak tengok pun bedak tu. Baik, Okey, cikgu. ini pun dia bawa juga. Cermin mata pun ada cikgu ya. Okey, sekarang Fizi. Fizi tengok. Okey. Apakah barang yang sepatutnya Fizi bawa daripada banyak-banyak barang ni? Sepatutnya cikgu ya. Cermin mata ni tak perlu cikgu. Tak perlu. Tak bergaya lah. Tak apa. Tak Dekat apa. sekolah kita nak menerima ilmu cikgu. Okey, Bergaya di bagus. luar nanti cikgu. Bagus. Bila dah berjaya kita boleh bergaya cikgu. So tak perlu Tak perlu cikgu. Okey, next. Saya lelaki cikgu takkan nak pakai bedak padat, memang tidaklah cikgu. Saya kena ada ni cikgu, bekas pensel. Bekas pensel. Saya masukkan dulu cikgu ya. Okey, betul. Bekas pensel kita masukkan. Nah, buku cikgu. Buku? Buku. Kena lihat betul-betul buku. Takkan semua buku kita nak masukkan kan? Ini lawak sekolah ni tak payah cikgu. Tak
Tak payah. Tak apa. Ni saya simpan cikgu. Bagusnya Ah. anak murid yang baik ni. Betul. Kebetulan. Ini buku adik saya cikgu. Tahun 5 cikgu. Perlu bawa ke? Tak boleh cikgu. Nanti marah adik saya. Berat nanti beg fizik. Saya bawa. Wah, ni dia. Asas sains komputer. Bawa, ini perlu bawa. Baik cikgu, saya bawa cikgu. Yang lain-lain ni? Hair Yang wax, lain-lain. hand sanitizer perlu tak hand sanitizer? Yang ni kena penting cikgu. Sekarang ni kan musim penyakit cikgu. Saya kena bawa ni cikgu. Ya, betul. Cukuplah cikgu. Ya, okey, bagus. Saya tengok kat sini, cikgu tengok barang yang Fizi bawa memang adalah barang-barang yang perlu dibawa atau memang barang-barang yang penting dibawa ke sekolah. So anak-anak murid perlu menggunakan teknik penikalaan ini untuk membawa barang-barang yang perlu sahaja, yang penting. Okey, thank you Fizi. Sama-sama cikgu. Okey, mari kita lihat pula slide yang seterusnya. Okey, untuk melihat Baik. masalah yang seterusnya yang akan diselesaikan menggunakan teknik penikalaan. Mari kita lihat. Baik cikgu. Okey, kita lihat pada slide Okey, biasanya ada pada penyataan masalah lah kat Baik, sini. cikgu. Sini. Silakan cikgu. Okey. Masalahnya adalah membina model jambatan. Okey, dia punya ayat dia adalah sebuah pertandingan reka cipta jambatan tahan beban telah dianjurkan oleh kelab reka cipta sekolah. Murid-murid dikehendaki membuat model jambatan menggunakan mancis dan gam yang telah disediakan sahaja. Masa yang diperuntukkan untuk membina jambatan tersebut adalah 1 jam. Setelah masa tamat, semua jambatan akan diuji dengan meletakkan beban 2 kilo ataupun 2 kilogram ke atasnya dalam kiraan 5 saat. Kemudiannya ujian ini akan diteruskan dengan menambah beban 0.5 ataupun 0.5 kilogram hingga mendapat senarai 3 pemenang. Jambatan yang paling dapat menahan beban yang paling berat akan dikira sebagai pemenang. Fizi, dia banyak-banyak ayat tau. Dia macam mak. Bebe, dia ada poin yang penting sebenarnya dia nak sampaikan. Sama juga macam ni. Banyak-banyak ayat, murid-murid kena tahu macam mana dia nak keluarkan aspek yang paling penting untuk menang dalam pertandingan ini. Okey, so maknanya anak-anak murid yang berada di atas talian dan juga di rumah kena kenal pasti apa yang perlu awak tekankan untuk menang dalam pertandingan ini. Okey, boleh baca? Boleh cikgu. Okey. Sekarang ni kita nak minta salah seorang daripada murid kita yang berada di atas talian untuk mencari aspek yang paling penting dalam masalah ini. Siapa ya yang nak jawab ni cikgu? Boleh tak cikgu pilih cikgu? Cikgu nak pilih Sumaya. Silakan Sumaya. Sumaya boleh tak nyatakan satu senarai penting atau aspek penting untuk menjadi pemenang? Jambatan yang dapat tahan beban paling berat. Jambatan, okey. Baik. Satu lagi Dikira Sumaya. pemenang. Hanya boleh menggunakan mancis dengan gam yang dibekalkan sahaja. Okey, kita tengok jawapan ni. Ya cikgu, silakan. Okey. Jawapan yang pertama. Jeng Okey. jeng jeng. Untuk menang model pertandingan model jambatan ini, nak bina model jambatan ni, kita kena pastikan jambatan yang kita bina tu dapat menahan beban yang paling berat. Kalau awal-awal kita letak 2 kilo dia dah patah, maknanya tak boleh jadi pemenang lah Dah Fizi. kalah lah, cikgu. Dah kalah lah. Okey. Dan yang seterusnya, Baik, jawapan yang seterusnya adalah jeng jeng jeng. Itu dia cikgu. ya betul. Ini sama macam jawapan Sumaya. Okey, maknanya dia dah ambil aspek penting yang ada pada ayat ini. Okey, di mana peserta hanya boleh menggunakan mancis dan gam yang telah dibekalkan. Kalau dia guna elemen lain, contohnya dia guna besi, dia guna batang aiskrim, dia tidak boleh menjadi pemenang lah. Dia akan disqualified sebab dia tidak mengikut Kehendak. kehendak pertandingan tadi. Wah, hebat Sumaya. Tak sangka jawapan Sumaya hebat seperti rupa. Cikgu, bagaimana dengan rumusan untuk segmen ini cikgu? Okey. Dengan kita dapat mencari aspek penting
okey, kita dapat menyelesaikan masalah. Tak kira lah masalah itu besar ataupun kecil. Okey, macam dekat sini dia lebih kepada murid-murid kena fokus pada ayat yang diberi dan mengeluarkan ayat yang penting ke bahagian tepi lah, supaya kita dapat fokuskan pada bahagian penting saja. So bahagian-bahagian yang tak penting kita perlu tinggalkan. Itu adalah teknik peniskalaan. Baik, terima kasih kepada cikgu kita. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Mija pada hari ini. Sama-sama kita belajar tentang asas sains komputer tingkatan 1 penyelesaian masalah. Berbelit-belit Abang Fizi hari ini. Cikgu Mija, Ya. silakan cikgu. Okey, mari kita lihat pada teknik yang terakhir, teknik pemikiran komputasional yang terakhir. Baik. Okey. Teknik yang terakhir adalah teknik penitlakan. Boleh sebut tak? Teknik teknik apa cikgu? Teknik pengitlakan. Penitlakan. Ya. Itu adalah teknik yang terakhir dalam teknik pemikiran komputasional untuk ASK ataupun asas sains komputer tingkatan 1. Baik cikgu. Okey. Mari kita lihat apakah masalah yang boleh diselesaikan menggunakan teknik ini. Masalah yang ada pada paparan slide kita adalah bagaimana kita nak mengira keluasan sebuah kolam renang. Bisa tengok antara tengok pada bentuk kolam renang tu, dia bentuk apa? Dia bentuk 4 segi cikgu. 4 segi. Segi 4 ke, segi 4 tepat ke, segi 4 sama? Segi 4 tepat cikgu. Segi 4 tepat. Kat sini Fizi bukan sahaja boleh teka-teka tau. Maknanya Abang Fizi tadi dia tengok betul-betul, dia analisis betul-betul bentuk ni. Ini adalah bentuk segi 4 tepat. Ya, cikgu. Okey, Fizi tahu tak apakah rumus segi 4 tepat? Rumus cikgu? Macam mana cikgu? Cuba cikgu terangkan kepada saya. Okey, macam mana kita nak tahu keluasan rumus? Okey, untuk segi 4 tepat kita lihat di sini dia menggunakan panjang darab lebar. Yang mana panjang, yang mana lebar? Yang panjang tu panjang lah cikgu. You pandailah. Yang lebar tu lebar. Yang panjang ni of course yang ini yang Ya, cikgu. panjang Itulah kan. panjangnya. Yang ini adalah lebar. Okey. Untuk menyelesaikan masalah kita ini, Fizi boleh menggunakan rumus yang sama. Fizi kena tahu berapakah lebar dia dan berapakah panjang bagi kolam renang tersebut. Senang tak? Senang cikgu. Kat sini sebenarnya kita boleh aplikasikan teknik ini kepada masalah-masalah lain yang lebih kurang sama bentuk dia dengan kolam renang. Kita nak mintalah anak-anak murid kita untuk menyatakan dua masalah yang boleh diselesaikan menggunakan teknik tadi, teknik pengikatkan kita. Okey. Tak payah cari dekat jauh-jauh, murid-murid boleh cari dekat di dalam rumah saja. Apakah bentuk barang yang ataupun bentuk benda yang boleh kita gunakan rumus luas segi 4 tepat ini. Kita nak mudahkan dengan siapa ni cikgu? Jangan cari bentuk-bentuk yang lain tau. Awak kena cari bentuk-bentuk yang sama macam segi 4 tepat. Baik. Okay. Ready ke anak-anak murid kita yang Dah berada di sedia atas cikgu. salian? Baik. Okey. Kita nak minta Ami Ashrani, boleh tak nyatakan tadi dekat slide dia minta 2 tapi kita minta 1 lah sebab semua murid perlu jawab. Sebab kita nak pastikan semua orang tahu teknik pengiklakan ni. Okey, kita mula dengan Ami Ashrani. Silakan Mei. Mengira luas cermin tingkap. Tingkap, cermin tingkap. Okey, yang berbentuk segi 4 tepat lah. Okey. Kita tiba-tiba ada cermin bulat kan. Kat situ tricky lah, tak boleh menggunakan rumus yang sama. Okey, betul? Baik. Okey. Kita tanya lagi seorang lagi murid. Okey. Akila, nyatakan 1 benda yang boleh dikira. Mencari ukuran luas bilik air.
mencari luas permukaan bilik Bilik air. air, cikgu. Bilik air. Pernah cari tak? Oh, tak pernah, cikgu. Ini sebenarnya bukan untuk kita nak cari luas bilik air tu. Okey, biasanya untuk pereka-pereka Dalaman. dalaman, pereka rumah, dia kena tahu luas bilik air tu. Bagus Akila, sebab biasanya bilik air kita berbentuk segi empat tepat. Betul. Ya. Okey, seterusnya Asia Zahira. Asia. Okey, apa yang Asia boleh cari luas menggunakan rumus tersebut? Mencari luas meja makan. Meja makan, cikgu. Meja makan. Okey, betul ke? Betul, cikgu. Meja makan kita segi empat tepat, cikgu. Ya, kebiasaannya meja makan memang berbentuk segi empat. So, kita boleh gunakan rumus yang sama. Dan ada lagi ke yang tak jawab? Ada, cikgu. Sumayah, Sumaya. cikgu. Sumayah macam nak hilangkan diri ya, Sumayah ya. Silakan Sumayah. Teknik dia. Mencari luas karpet segi empat tepat. Pemaidani, cikgu. Perlu kan kita nak cari luas sebab kita nak tahu ngam tak atau cakap sepadan tak dengan kita punya keluasan rumah. Kalau kita tak cari, kita susah nak cari saiz yang betul. Okey? Faham, cikgu. Okey, alhamdulillah semuanya dapat menjawab dengan betul. Satu tepukan untuk diri sendiri. Tepuk kawan-kawan. Yeay. Baik. Ya, seterusnya, cikgu. Yang seterusnya kita lihat slide yang berikut. Baik. Bermaksud kat sini bila dah masuk slide ini kita dah berada di penghujung. So kita nak nilai lah anak-anak murid kita yang berada di atas talian dan juga yang berada di rumah untuk menyatakan sama ada dia faham atau tidak di dalam kelas kita pada hari ini. Boleh, cikgu. Cikgu nak bacakan ke saya nak bacakan, cikgu? Okey. Boleh Fizi boleh bacakan? Boleh, saya akan bacakan, cikgu ya. Okey. Penilaian 2 ini adalah nyatakan teknik pemikiran yang digunakan dalam masalah tersebut dan beri justifikasi mengapa teknik tersebut dipilih. Situasinya, dengar baik-baik. Kelas 5 Al-Haitam ingin membuat aktiviti gotong royong membersihkan kelas pada hari Sabtu. Seramai 29 murid akan hadir. Untuk memastikan aktiviti tersebut berjalan lancar, apakah teknik pemikiran yang perlu guru kelas 5 Haitam gunakan untuk berikan justifikasi pemilihan teknik tersebut? Okay. Yang penting kat sini apa Fizi? Yang paling penting sekali, cikgu. Dia kena cari apa? Teknik pemikiran yang perlu guru kelas 5 Haitam gunakan untuk berikan justifikasi pemilihan teknik tersebut, cikgu. Fizi dah gunakan teknik pendiskalaan. Ya, cikgu. Ya. Kemudiannya, yang kedua? Aktiviti gotong royong, cikgu. Selama 29 murid akan hadir. Okey. Dan perkara yang lagi penting, di mana murid-murid ni kena nyatakan kenapa dia pilih teknik pemikiran tersebut. Apakah justifikasinya? Baik. Kita mulakan dengan siapa ni, cikgu? Siapa ya? Nampak cemas di muka semua. Okey, kita tanya Amir. Amir. Boleh Amir? Silakan, Amir. Boleh. Okey. Teknik pemikiran yang boleh digunakan adalah teknik leraian. Teknik leraian. Kita membahagikan daripada masalah besar kepada masalah-masalah kecil. Seperti menyapu sampah, Baik. mengelap tingkap dan membersihkan papan putih. Okey, itu jawapan Amir. Lagi ada penambahan, Amir? Tiada. Tiada. Bagaimana cikgu dengan jawapan yang sangat hebat daripada Amir itu, cikgu? Nampak macam betul. Tapi kita nak dengar dulu jawapan anak murid kita yang lain. Yang seterusnya. Amir dah. Yang seterusnya siapa, cikgu? Asia? Asia. Silakan, wahai Asia. Kita boleh menggunakan teknik leraian sebab masalah besar dia adalah buat gotong royong kat dalam kelas. Dan masalah kecil dia adalah menyapu sampah, lap tingkap, cuci kipas dan sebagainya. Sebab itulah kita boleh gunakan teknik leraian sebab teknik leraian dia jadikan masalah besar kepada masalah kecil. Okey, makin lama makin bagus jawapan anak-anak murid kita. Makin hebat, cikgu. Makin hebat. Saya terkesima di sini, cikgu. Baik. Itu jawapan Asia. Kita nak lihat pula jawapan daripada Sumaya.
Silakan. Sumaya. Apakah jawapan anda? Teknik apa yang Sumaya rasa kita boleh gunakan ke? Semua teknik leraian Sumaya tak nak guna teknik-teknik lain. Teknik peniskalaan ke, pengecaman corak ke, Teknik apa itlakan sih? ke? Apa dia? Pengitlakan. Peritlakan. Silakan Sumaya. Sumaya. Okey, abang rasa Sumaya lupa nak buka dia punya mic. Cuba Sumaya buka mic Sumaya. Tak dengar suara Sumaya. Yang lemak berkerim disertai ramai itu. Silakan Sumaya. Kalau nak guna jawapan yang sama pun tak ada masalah. Berikan anda punya justifikasi. Saya rasa leraian juga macam kawan-kawan saya cakap tadi. Baik. Sebab melalui leraian kita dapat bahagikan tugas kepada masalah kecil. Jadi cikgu, guru kelas tu boleh bahagikan tugas-tugas kepada murid macam menyapu sampah, mengelap tingkap. Okey, bagus. Jawapan Sumaya walaupun lambat sikit tapi mantap juga jawapan dia. Mantap. Akila jangan nyuruh sebab lepas ni awak kena nyatakan juga. Apa jawapan awak? Teknik apa yang perlu digunakan? Ke awak nak bagi jawapan yang lain daripada lain? Kalau boleh cikgu nak dengar jawapan yang lain cikgu. Kan? Tak apa, salah tak apa, tak ada masalah. Tak salah untuk mencuba. Silakan Akila. Apakah jawapan anda dan justifikasi? Mungkin teknik leraian juga sebab dia menyelesaikan masalah besar dari ke masalah yang kecil-kecil. Contohnya membagikan tugas, guru membagikan tugas kepada murid, menyapu sampah, susun meja, mengelap tingkap. Itulah jawapan Akilah. Okey, alhamdulillah jawapannya semua lebih kurang sama, justifikasi yang bagus dia beri. Okey, semuanya menggunakan teknik leraian. Okey. Sebenarnya teknik leraian ni memang jawapan yang betul. Di mana sebenarnya kat sini kita dapat lihat masalah besar dia adalah masalah apa dia, Fizi? Masalah apa cikgu? Cuba cikgu terangkan. Okey, masalahnya adalah aktiviti gotong royong. Kalau saya sebagai guru kelas 5 hitam, saya tak mampu nak buat seorang-seorang. Tapi kita ada 29 orang murid. Kenapa tidak kita bahagikan tugas-tugas tersebut ke dalam kumpulan-kumpulan supaya masa untuk menyelesaikan masalah ini lebih cepat selesai dan lebih efisien. Betul cikgu. Sangat hebat. Baik cikgu, antara rumusan cikgu pada hari ini cikgu yang boleh cikgu rumuskan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu Mija. Okey, sebagai rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini, teknik pemikiran komputasional ni bukan sahaja digunakan dalam subjek asas sains komputer ataupun sains komputer. Sebenarnya kita boleh menggunakan teknik pemikiran ini pada semua apa yang ada dalam kehidupan seharian kita. Macam yang tadi kita telah nyatakan masalah-masalah, okey, kebiasaannya masalah-masalah tersebut memang ada wujud dalam kehidupan seharian kita. Makanya bukan sahaja ASK tapi orang-orang yang bukan belajar ASK pun boleh menggunakan teknik tersebut untuk menyelesaikan masalah. Baik, cikgu, bagaimana dengan prestasi keseluruhan kami cikgu? Saya dan juga keempat kawan-kawan saya di belakang ni cikgu. Okey, untuk prestasi sebenarnya kalau ikutkan cikgu memang sangat-sangat gembira pada hari ini. Bermaksud kat sini cikgu nak bagi 6 bintang. 6 bintang kawan-kawan. Tepukan untuk diri sendiri. Ini mana semuanya hebat-hebat belaka cikgu ya. Cikgu mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita yang baru saja menonton siaran Didik TV KPM yang mungkin terlepas. Boleh rujuk di pelantar mana cikgu? Okey. Boleh rujuk pada pelantar D5 KPM. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Nur Amizah Muhammad Tarikat daripada SMK Sungai Pusu, Kuala Lumpur yang sudi bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan saya Asia, Sumaya, Akilah dan juga Amir, juga daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu, Kuala Lumpur, dan terima kasih Selangor, dan terima kasih kepada cikgu jurubahasa kita iaitu Cikgu Sandra Devi Arumugam yang bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi fokus tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Jangan nakal-nakal di sekolah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.